Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini kita dapat bersama-sama dalam program yang dibuat sempena dengan sambutan 32 tahun Dasar Membangun Bersama Islam, iaitulah program penyatuan ummah. Saya mengalu-alukan bagi pihak penganjur, mengalu-alukan kehadiran para tetamu, para pimpinan dan juga tuan-tuan dan puan-puan yang sanggup bersama-sama sehingga ke akhir majlis ini walaupun dalam keadaan hujan. Dan insya-Allah sekejap lagi hujan akan berhenti dan kita harap hujan ini merupakan hujan rahmat untuk membuang segala sampah-sampah politik yang ada di Kelantan, terutamanya UMNO dan juga Pakatan Harapan. Insya-Allah. Kita telah mendengar beberapa ucapan daripada pimpinan-pimpinan masyarakat yang menceritakan kepada kita tentang kejayaan dan juga pencapaian kerajaan negeri Kelantan yang telah diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala memerintah sehingga 3 dasawarsa ataupun 3 dekad, 32 tahun. Dan ini merupakan satu pencapaian yang besar yang telah diberikan oleh Tuhan dalam tempoh yang kedua kita memerintah Kelantan. Tempoh yang pertama dulu bermula tahun 59 sehinggalah tahun 77 apabila berlakunya darurat dan kemudian pilihan raya umum dibuat pada tahun 78. 18 tahun kita memerintah, lepas tu kita hilang negeri ini 12 tahun. Dan akhirnya Allah SWT mengembalikan Kelantan ini kepada PAS. Orang yang memainkan peranan penting menjatuhkan PAS di Kelantan tahun 78, orang ini juga yang mengembalikan Kelantan kepada PAS, iaitulah Tan Sri Tengku Razali Hamzah. Tahun 78 dia merupakan salah seorang arkitek merancang untuk menjatuhkan PAS di Kelantan. Kita kalah 12 tahun. Tahun 1990 dia juga memainkan peranan penting untuk mengembalikan Kelantan ini kepada PAS sehinggalah kita kekal memerintah sehingga hari ini. Inilah kehebatan perancangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari itu kami gilirkan di kalangan kamu ini. Hari ini kamu jatuhkan kami, akhirnya kamu jatuhkan parti kamu sendiri. Yukhribuna buyutahum biaidihim. Mereka menghancurkan rumah-rumah mereka dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dan hasil daripada keikhlasan perjuangan kita. Kalau dulu orang anggap PAS ni parti kapung, parti Pak Lebai. Dan saya dua baru ni ada presiden sebuah parti menyebut PAS ni Pak Lebah lagi. Alhamdulillah, bagi kita gelaran Pak Lebah ini bukan satu gelaran yang hina. Gelaran sebagai penyamun politik itu lebih hina daripada gelaran Pak Lebah. Itu yang lebih hina. Dan insya-Allah parti Pak Lebah inilah akan memacu perubahan politik dalam Malaysia dalam pilihan raya umum yang ke-15 ini dan memastikan sebuah kerajaan baru yang lebih baik, yang lebih adil, yang lebih amanah dan lebih bertanggungjawab daripada kerajaan Barisan Nasional dan juga kerajaan PH yang lepas, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak cerita pencapaian kita di Kelantan 32 tahun ini terlalu banyak. Cuma saya nak ambil daripada asas je. Apa rahsia kita ni boleh bertahan di Kelantan 32 tahun? Dan apa rahsia kita boleh mendapat sokongan yang hebat daripada seluruh masyarakat, terutamanya orang Melayu dan juga orang bukan Melayu. Rahsia yang utama ialah kerana Islam. Kekuatan PAS ini, rahsia ketahanan PAS sejak dulu sampai hari ini ialah Islam. Islam ini memberikan kekuatan kepada kita. Dengan Islam inilah kita boleh memerintah dan menjadi contoh dan membawa perubahan kepada masyarakat. Pencapaian besar yang saya selalu sebut, yang saya selalu ulang dan kita kena ingat, ialah kita boleh memerintah 32 tahun
tanpa sebarang rekod rasuah. Ini satu pencapaian yang besar. Tuhan bagi kepada kita, alhamdulillah, pimpinan-pimpinan kita tidak ada yang dihadapkan ke mahkamah kerana rasuah. Dan inilah satu benda yang besar. 32 tahun ni bukan satu tempoh yang pendek. Satu tempoh yang panjang. Kuasa ini dia boleh menggoda. Sebab orang putih kata power corrupts, absolute power corrupts absolutely. Tetapi kita alhamdulillah, kenapa kita boleh bertahan? Kerana Islam. Kerana pegangan kita kepada Islam. Rasa bertanggungjawab kepada amanah yang diberikan inilah yang membolehkan kita mentadbir dengan baik dan mengawal diri kita daripada melakukan penyelewengan, salah guna kuasa dan juga terlibat dengan rasuah. Dan begitulah juga keadilan yang kita tunjukkan kepada seluruh masyarakat. Tak kira orang Melayu ke, Cina ke, Siam ke, apa semua ni terhasil daripada ajaran Islam. Kerana kalau kita baca dalam kitab-kitab politik Islam, asas negara, asas pentadbiran yang utama ialah al-adlu, keadilan. Yang kedua ialah al-hurriyah, kemerdekaan ataupun kebebasan. Dan yang ketiga ialah al-musawat, persamaan. Dalam bahasa putih dipanggil justice, freedom dan juga equality. Inilah asas pentadbiran dia diajar yang berlandaskan kepada Al-Quran. Kalau kita nak sebut satu-satu ayat Quran ni terlalu banyak. Maka sebab itulah kita pas yakin Malaysia ini boleh menjadi sebuah negara yang lebih baik. Kekayaan negara ini boleh diagihkan dengan adil apabila kita menerima Islam sebagai dasar pentadbiran kepada negara ini. Dan inilah yang kita bawa sejak tahun 51. Sehinggalah hari ini kita membawa risalah Islam kerana keyakinan kita terhadap kebenaran Islam, kekuatan Islam dan kemampuan Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Orang bukan Islam tidak perlu takut kerana Kelantan ini menjadi contoh. Dan dalam sejarah sendiri kalau kita baca sebagai contoh satu buku, ia ditulis oleh orientalis barat yang terkenal, The Preaching of Islam. Buku ini ditulis oleh seorang orientalis yang bernama Thomas W. Arnott. Di dalam itu dia menceritakan tentang dakwah Islamiyah. Buku ini diterjemahkan dalam bahasa Arab, Ad-Da'watul Islamiyah. Sejarah Islam ini bermula pada zaman Nabi sehinggalah jatuhnya kerajaan Turki Osmaniyah pada tahun 1924. Dalam rumusan yang kita boleh baca daripada buku ini, dia sebut sepanjang pemerintahan Islam di seluruh dunia bermula pada zaman Nabi sehinggalah zaman kejatuhan Osmaniyah tidak pernah berlaku dalam negara Islam ini orang bukan Islam dizalimi dan dianiaya kerana agama. Tak ada orang bukan Islam kena buat zalim kerana dia bukan Islam. Kalau ada orang bukan Islam yang dizalimi ialah kerana kejahatan pemerintah, kerana kezaliman ketua negara pada waktu itu, tapi bukan kerana agama. Ini pengakuan daripada orientalis barat sendiri. Dan inilah yang kita telah buktikan di Kelantan. Daripada tahun 59 kita berniaga sehingga tahun 77. Daripada tahun 90 sehinggalah sekarang ini. Orang bukan Islam tidak kita zalimi dan kita tidak khianati. Bahkan Islam inilah membawa perubahan di barat. Barat ni kalau kita kagum dengan barat ni maju, moden, membangun semua ni hasil daripada Islam. Orang barat boleh ilmu ni kerana mereka mengaji di negara Islam Spanyol. Islam memerintah Spanyol 800 tahun. Masa itulah orang barat terutama daripada England, Perancis mari mengaji di pusat-pusat pengajian yang kita panggil universiti. Lah ni di Toledo, Granada, Cordoba dan juga Sevilla. Mari mengaji, hasil pada ilmu inilah mereka akhirnya membawa perubahan di barat. Berlakunya zaman Enlightenment, berlakunya zaman Renaissance, berlakunya revolusi industri. Semua ni hasil pertemuan antara barat dengan dunia Islam. Sebab itulah salah seorang pengkaji barat, George Sutton nama dia. Bukunya ialah Introduction to the History of Science. Dia tulis dia merasa kesal apabila tentera Islam kalah di sepadan Perancis. Masa itu tentera Islam menyerang sehingga ke sepadan Perancis dikalahkan oleh Raja Perancis yang hebat pada waktu itu, Charles Martel. Charles Martel ni ayah kepada Charlemagne.
seorang raja Kristian yang hebat. Dia berjaya menyekak kemarahan Islam di sepadang Perancis sehingga terhenti penaklukan itu. Jadi George Hutton ini dia menyesal. Dia kata kerana tentera Islam kalah di sepadang Perancis itulah perkembangan ilmu, kebangkitan pemodenan di barat ini terhenti 100 tahun. Kalau Islam menang pada waktu itu, dia kata barat lebih cepat maju, lebih cepat membangun 100 tahun lebih awal. Maknanya Islam ni mari bawa perubahan. Kita yang tidak faham hari ini, kita ingat bila Islam ni nak tadbir cara Islam, meretah cara Islam jadi mundur. Kita ingat kita akan undur ke belakang, kita tidak maju. Sedangkan Islam inilah yang membawa kemajuan dan perubahan dengan acuannya yang tersendiri. Dan inilah yang kita cuba buat di Kelantan. Dan insya-Allah dengan izin Tuhan kita benar besar pilihan raya ni. Kelantan ni kena letak target pilihan raya ni 14 kursi parlimen ni kita nak belakang. Kena letak lagu tu. Fikirlah kok mana sekalipun. Biar boleh 14 kursi. Bila boleh 14 kursi, kita kok benar banyak lagi di Malaysia. Dan insya-Allah Perikatan Nasional akan menjadi kerajaan baru selepas daripada 19 hari bulan nanti insya-Allah. Itu yang kita nak insya-Allah. Doa kepada Allah SWT, kerja dengan kuat, kita kena tunjuk kepada UMNO payah basuh. payah basuh, payah nak buat kira. Maka kita kena buktikan kepada dia ni sudah tidak relevan lagi. Sebagaimana kata Tekuli sendiri dan beberapa orang pimpinan UMNO ni sudah tidak relevan lagi. Kita buktikan insya-Allah dengan doa, dengan usaha, dengan perpaduan kita semua, kita melihat sebuah kerajaan baru selepas pilihan raya nanti insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.